Assalamualaikum everyone. Welcome back to our online class. Okay, today we are going to be doing another activity. So first, make sure you have your module, your textbook, and also your exercise book with you. Okay, so today we are going to be doing 3 activities. The first activity is vocabulary test, and then the second activity would be a reading activity, and lastly, we are going to be doing a listening activity as well. Okay, so for your vocabulary test, we are going to be doing this in your module, and for listening and also reading, we are going to be doing this in your textbook. Let's start. So first, we are going to start with a vocabulary test. So for this, I want you to do it in your module. In your module, go to vocabulary test at the back of your module. Okay. Okay. So what we're going to be doing is first, I want you to listen, dengar, to the words that I pronounce. So perkataan yang saya akan sebut. And then write down the spelling, tulis ejaan dia and meaning, maksud dia dekat dalam modul kamu. Okay? So if you're ready, let's start. Okay? The first word is celebrate. Celebrate. The second word is harvest. Harvest. The third word is early. Early. Number 4, shower. Shower. Number 5, mince. Mince. Number 6, attire. Attire. Number 7, long sleeve. Long sleeve. Number 8, ceremony. Ceremony. Number 9, tug of war. Tug of war. And lastly, number 10, beauty pageant. Beauty pageant. Okay, so those are the 10 words. So before we discuss, I will pronounce the words again. And if you need to pause, you can also pause this video. So the first word is celebrate. Celebrate. The second, harvest. Harvest. The third one, early. Early. Number 4, shower. Shower. Number 5, mince. Mince. Number 6, attire. Attire. Number 7, long sleeve. Long sleeve. Number 8, ceremony. Ceremony. Number 9, tug of war. Tug of war. And lastly, number 10, beauty pageant. Beauty pageant. So, pastikan kamu tulis ejaan dan juga maksudnya dalam kamu punya buku. Okey. Sekarang saya akan bincangkan jawapan. Kalau kamu belum siap, kamu boleh pausekan dulu video ni dan siapkan jawapan kamu. Lepas tu, ambil pen merah dan semak jawapan kamu. So, the first word is celebrate. So, semua ni perkataan yang kita belajar minggu lepas. So, celebrate. Celebrate, macam mana ejaan dia? Sorry. Celebrate. Maksudnya adalah sambut. Yang kedua, harvest. Harvest. Maksudnya tuai. Yang ketiga, early. Maksudnya awal. Yang keempat, shower. Maksudnya mandi.
Yang kelima, mince. M-I-N-C-E-D. Mince maksudnya dicincang. So, kalau contoh saya cakap mince chicken. Maksudnya adalah ayam cincang. Okey, so ini adalah contoh. Yang keenam ialah attire. Attire. A-T-T-I-R-E. Attire. Maksudnya pakaian. Yang ketujuh ialah long sleeve. Long sleeve. Maksudnya lengan panjang. Okey. Yang ke-8 ialah ceremony. C-E-R-E-M-O-N-Y. Ceremony. Maksudnya, majlis. Okey. Yang ke-9, tug of war. Tug, T-U-G, jarak, of, war. Tug of war maksudnya tarik tali. And last kali, beauty pageant. Beauty. B-E-A-U-T-Y. Pageant. P-A-G-E-A-N-T. Pageant. Maksudnya pertandingan Ratu Cantik. Okey, so ini adalah 10 perkataan yang saya minta kamu study minggu lepas daripada kelas kita sebelum ni. Okey, sekarang kamu boleh semak jawapan kamu. Kalau ada yang salah, kamu boleh betulkan. Kalau betul, kamu boleh tanda. Lepas tu, kamu tulis dekat bahagian atas, kamu totalkan berapa markah kamu. 10 per berapa per 10. Okey? Sekarang kita masuk aktiviti yang kedua, iaitu listening. So, untuk bahagian ini, saya nak kamu pergi dekat textbook kamu. Buku teks kamu, muka surat 8. Okey, textbook page 8. Okey, sekarang saya nak explain sikit strategi, listening strategy. So, first, apa yang kamu perlu buat? Read all of the questions in activity A and B, underline any keywords. So, bila kamu ada sebarang aktiviti listening, benda yang pertama kamu kena buat adalah baca dulu. Baca semua soalan yang dia bagi dan kamu mesti gariskan ada sebarang kata kunci atau tidak. Okey, so maksudnya kamu kena baca semua soalan Hi, untuk good morning. Okey, semua soalan untuk aktiviti A dan juga aktiviti B. Okey. Lepas tu kamu akan dengar audio yang saya pasang. Lepas tu kamu boleh jawab soalan kamu. Lepas tu saya akan pasang audio lagi sekali dan kamu dengar dan check your answers. Kamu kena semak jawapan. Okey. So sekarang saya akan pasangkan audio buat kali pertama. Okey, pastikan kamu dah baca soalan dulu. Kamu boleh gariskan kalau ada sebarang kata kunci. Lepas tu kamu dengar audio yang saya pasangkan. Hi, good morning. Is there anything I can help you with? Hi, good morning. Yeah, sure. Can you show me some batik and songket, please? Sure. Here are some high-quality pieces of batik and songket that we have in our store. Oh, they are all lovely. I really don't know which one to choose. Do you have any recommendations? Of course. By the way, where are you from? I am from Korea. That's lovely. Here, ma'am. These are all unstitched, colorful batik and songket. Unstitched? Yes, they are unstitched. I suggest the unstitched batik or songket rather than ready-to-wear pieces so that you can create your own design. That's actually wonderful. All right then.
I will take this one and that one, please. Okey. So sekarang kamu dah dengar audio, kamu boleh mula jawab soalan. Kalau kamu perlukan masa yang lebih, kamu boleh pausekan video ni dulu. Okey. Sekarang saya akan pasangkan audio lagi sekali. Hi, good morning. Is there anything I can help you with? Hi, good morning. Yeah, sure. Can you show me some batik and songket, please? Sure. Here are some high-quality pieces of batik and songket that we have in our store. Oh, they are all lovely. I really don't know which one to choose. Do you have any recommendations? Of course. By the way, where are you from? I am from Korea. That's lovely. Here, ma'am. These are all unstitched, colorful batik and songket. Unstitched? Yes, they are unstitched. I suggest the unstitched batik or songket rather than ready-to-wear pieces so that you can create your own design. That's actually wonderful. All right then. I will take this one and that one, please. Okey. So sekarang kita Hi. akan semak jawapan. Okey, kita tengok balik soalan. Okey. So first, kita cari dulu kata kunci. So soalan yang pertama untuk aktiviti A. Dia kata, where did the conversation take place? So kata kunci di kat sini adalah where, maksudnya di mana. Take place, berlaku. So di mana perbualan ini berlaku. Okey. Soalan yang kedua, dia kata, what did the tourist want to get from the shop? So dia punya kata kunci adalah what, apa. Turis, pelancong. Apa yang turis, pelancong ni nak daripada from the shop, daripada kedai ini. So apa yang pelancong ni nak dari kedai ini. Lepas tu kita tengok pula aktiviti B. Soalan yang pertama dia kata, what did the shopkeeper sell at her shop? So shopkeeper adalah tuan punya kedai. So dia kata what? Apa yang tuan punya kedai ni jual di kedai dia. So kamu tengok dekat gambar ni ada dua. Satu adalah gambar songket dan satu lagi gambar kraft tangan. Yang kedua dia kata where? Where did the tourists come from? So dia kata kat sini dari mana? Where? Turis adalah pelancong. Daripada pelancong ni datang. Come from, dari. And then lastly, number 3. Dia kata, what did the shopkeeper recommend the tourists to buy? So, kamu punya keyword dekat sini adalah recommend to buy. So, apa yang shopkeeper, tuan kedai ni, recommend, cadangkan untuk pelancong ni beli. So, apa yang disuruh beli. So, kalau kamu tengok, gambar ni ada dua. Satu adalah gambar basket, iaitu bakul, ataupun ada gambar songket dan juga gambar batik. Okey, so sekarang untuk kita jawab soalan, kita tengok dulu soalan yang pertama. Kita dengar audio. Hi, good morning. Is there anything I can help you with? Hi, good morning. Yeah, sure. Hi, good morning. Is there anything I can help you with? Okey, so soalan yang pertama dia kata where did the conversation take place? So bila kamu dengar, kamu agak-agak perbualan ni berlaku di mana? Okey. So perbualan ni, conversation ni berlaku di kedai kan? So at a shop. So di kedai. Kalau kamu nak cakap at a songket and batik shop pun boleh. Okay. Soalan yang kedua adalah what did the tourists want to get from the shop? Apa pelancong ni nak beli daripada kedai ni? Hi, good morning. Yeah, sure.
Can you show me some batik and songket, please? Okey, yang dia nak adalah batik and songket. Batik and songket. Okey, itu yang pelancong ni nak. Sekarang kita tengok pula soalan yang pertama dalam aktiviti B. So, dia kata, what did the shopkeeper sell at her shop? So, apa yang dia jual? Sure. Here are some high-quality pieces of batik and songket that we have in our store. Oh, they are all lovely. Okey, so dia kata ada high quality batik and songket. So, jawapan kamu adalah A. Okey, sebab dia tak jual, dia tak kata dia ada jual apa, beg tangan atau kraft tangan kan. So, untuk soalan pertama jawapannya A. Untuk soalan yang kedua pula, kita dengar. I really don't know which one to choose. Do you have any recommendations? Of course. By the way, where are you from? I am from Korea. Okey, so dia kata, I am from Korea. So, Korea, mana satu bendera Korea? Ini adalah bendera Jepun. So, Japan. So, bendera Korea adalah yang ini. So, jawapan untuk soalan yang kedua adalah B. Dan kita tengok pula soalan yang terakhir. Dia kata, apa yang tuan punya kedai ni recommend kepada pelancong ni untuk beli? That's lovely. Here, ma'am. These are all unstitched, colorful batik and songket. Unstitched? Yes, they are unstitched. I suggest the unstitched batik or songket rather than ready-to-wear pieces so that you can create your own design. That's actually wonderful. All right then. I will take this one and that one, please. Okey. So, yang disyadangkan adalah batik ataupun songket. Unstitched batik. So, kalau kamu dengar dia kata unstitched. Unstitched maksudnya belum dijahit. Okey. So, mana satu batik dan songket? So, yang ni memang bukanlah kan? So, jawapan dia adalah B. Okey. So, sekarang saya nak kamu semak jawapan kamu. Okey, kalau kamu dah semak, kita akan teruskan ke aktiviti yang terakhir untuk hari ini, iaitu reading. So, untuk aktiviti reading, saya nak kamu tengok buku teks kamu, muka surat 10. Okey? So, ini adalah muka surat 10. Pastikan kamu nampak passage mengenai songket. So, first saya nak explainkan kepada kamu reading strategies atau strategi bila kamu membaca. So, apa yang efektif. So, strategi yang pertama. First, kamu mesti listen to your teacher reading the text aloud. So, bila saya baca, saya nak kamu dengar. Dengar macam mana saya baca. And then, try to read the text on your own by following the teacher's pronunciation. Saya nak kamu cuba baca dengan mengikut pronunciation, sebutan saya. Okay, so pastikan kamu cuba baca dengan mengikut sebutan saya. And then, underline any unknown vocabulary. So, gariskan kalau kamu ada sebarang perkataan yang kamu tak tahu. And then, find the meaning. Kamu cari maksud dia menggunakan kamus ataupun dictionary. Okay. So, ini adalah reading techniques yang saya nak kamu buat untuk aktiviti A. Lepas tu, untuk aktiviti B, kamu perlu menjawab soalan. Strategi yang saya nak kamu ikut is first, read all of the questions first. Baca dulu semua soalan. And then, underline any keywords. Gariskan sebarang kata kunci. Number 3, skim the passage to get the gist of the passage. So, gist adalah ringkasan dia. Ringkasan dia. So, kamu kena skim. Maksudnya kamu baca secara lalu. And then lastly, scan through the passage while looking for the keywords. So, kamu baca sekali lagi dengan mencari kata-kata kunci yang kamu dah gariskan bahagian soalan tadi. Okay. So, sekarang kita akan mulakan dengan reading strategi, answering questions punya strategi yang pertama, iaitu baca soalan. Read all of the questions. And then kita juga akan underline keywords. Underline kata kunci dia. So, soalan yang pertama. What is songket?
So kata kunci dia adalah what, apa. Apa itu songket. So kamu akan mencari definisi. Soalan yang kedua, which ethnic group is involved in the process of weaving songket? So dia kata which ethnic group. So kumpulan etnik yang mana yang involved, yang terlibat dalam proses menganyam songket. Soalan yang ketiga, what have remained the same since the beginning in weaving the songket? So what have remained the same? Ini adalah kamu punya kata kunci. Remain the same maksudnya kekal sama. Remain adalah kekal, the same adalah sama. Since the beginning maksudnya sejak dari mula. Okay. Number 4, when do Malays wear songket? When? Bila. So, bila kaum Melayu pakai songket? Bila kita pakai songket? And lastly, number 5, ini adalah soalan kebat. So, soalan ini jawapan ini tidak ada dalam teks. Ini kamu mesti fikir sendiri. So, dia kata dekat sini, why do you think Malay people maintain the songket weaving practice? Maintain maksudnya kekalkan. Kenapa kita kekalkan? Praktis adalah amalan. Amalan menganyam songket. Okey. So ini adalah soalan yang kita dah baca. Kita dah gariskan kata kunci dia. Okey. Sekarang kita akan baca pula passage yang kita baca soalan tadi. So first, kamu tengok dekat sini. Title dia adalah songket. Okey, kita tengok perenggan yang pertama. Songket is a traditional hand-woven textile made by the Malays. Hand-woven maksudnya dianyam menggunakan tangan. The word songket comes from the Malay word sungkit, which means to weave, a group of threads. Weave adalah untuk menganyam. Threads adalah benang. So, a group of thread maksudnya sekumpulan benang with gold and silver threads. So, ini adalah kamu menganyam sekumpulan benang dengan benang yang berwarna emas dan silver, perak. Perenggan yang kedua, the art of weaving songket is a cultural practice that the Malays maintain to this day. Kita seni menganyam songket adalah satu, tadi saya cakap practice adalah amalan, cultural adalah budaya. So, amalan budaya that the Malays adalah Melayu, maintain to this day, kekalkan. In fact, the processes of weaving songket have remained the same since the beginning. So, kalau kamu ingat tadi soalan kita, keyword remain the same. Kamu nampak dekat sini? Remain the same since the beginning. Kata kunci kamu dah jumpa dah. Okay. Remain the same since the beginning maksudnya kekal sama dari mula. Songket is usually used during ceremonial occasion. Ceremonial occasion adalah maksudnya waktu majlis-majlis sambutan. Such as during marriage. Marriage adalah perkahwinan. And religious festivals. Maksudnya festival. Religious adalah keagamaan. Okay. Perenggan yang ketiga, apart from that, songket is also used for decoration. Decoration maksudnya hiasan. So dia kata songket juga diguna sebagai hiasan. Nowadays, the patterns adalah corak of songket are available in printed version for everyday clothing and ladies fashion such as dresses and handbags. So sekarang dia kata corak songket dah dicetak. Sudah ada versi yang dicetak. Okay. So ini adalah passage kita.
So sekarang saya nak kamu pastikan kamu cuba baca passage ni, cuba sebut setiap perkataan. Lepas tu baru kamu cuba jawab soalan. Okay, sekarang kita tengok pula soalan dia. Soalan yang pertama. What is songket? So, apa itu songket? So, sekarang bila soalan macam ni, kita mencari definition dia. So, kamu tengok perenggan yang pertama. Dia kata, songket is a traditional hand-woven textile made by the Malays. So, ini adalah definisi penerangan mengenai songket. Jadi, saya mau tulis jawapan dekat sini. Songket is a traditional hand-woven textile made by the, tak ada tempat pula, by the Malays. Okay, so jawapan yang pertama datang dari perenggan yang pertama yang ini. Soalan yang kedua. Which ethnic group is involved in the process of weaving songket? So, kumpulan etnik mana yang terlibat? So, kalau kamu tengok dekat sini, dia kata the word songket comes from the Malay word sungkit. The art of weaving songket is a cultural practice that the Malays maksudnya adalah orang Melayu. Kamu tulis jawapan kamu dekat sini. The Malays. Okay, soalan yang ketiga. What have remained the same? Kekal sama. Since the beginning in weaving the songket. Apa yang kekal sama? So, tadi kita jumpa perkataan ni, remain the same. Since the beginning. Apa yang kekal sama daripada mula? Yang ini. The processes of weaving songket. The processes of weaving songket. So, kamu tulis jawapan kamu. The process of weaving songket. Okay. Soalan yang keempat. When? Bila? When do Malays wear songket? Bila kaum Melayu pakai songket? Kamu boleh tengok dekat sini. Songket is usually used during ceremonial occasions such as during marriage and religious festival. So, bila masa kita pakai during ceremonial occasions such as during marriage and religious festival. So, kamu tulis during semasa ceremonial occasion. Majlis-majlis sambutan occasions such as marriage and religious festivals. Okay. Sekarang kita dah sampai soalan yang terakhir iaitu why do you think Malay people maintain the songket weaving practice? So, kenapa kita kekalkan amalan menganyam songket? So, ini adalah soalan kebat. So, soalan kebat maksudnya kamu kena fikirkan sendiri apa jawapan kamu. Saya boleh bagi beberapa contoh jawapan tapi pastikan kamu cuba untuk jawab sendiri. Saya akan semak jawapan kamu bila kamu hantar kepada saya. Okey, antara ucapan yang kamu boleh bagi. Contohnya kamu boleh kata kita kekalkan amalan ni untuk menjaga. Contoh, menjaga budaya kita. So, kamu boleh kata to preserve our culture. Contoh, kamu nak menjaga budaya kita. Kamu juga boleh cakap kamu nak menjaga contohnya keunikan songket. Kamu boleh cakap juga to preserve untuk menjaga keunikan songket. Okey. Dan ada banyak lagi contoh-contoh jawapan yang kamu boleh bagi. So, kamu fikirkan jawapan kamu, nanti kamu hantar kepada saya. Okey. So,
sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih kepada yang sudi tengok video ni dan jawab soalan. Kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh mesej saya atau call saya. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.